Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, ini adalah video penerangan inovasi saya, iaitu inovasi dua Thorihah. Oke, kita mulakan dahulu dengan pengenalan diri. Nama saya Muhammad Akmal Hakim bin Jamaluddin dari kumpulan PISMP PI 2619. Oke, tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan dengan pengenalan inovasi dahulu. Oke, kaedah mnemonik merupakan salah satu cara yang sangat efisien dan membantu dalam pengajaran dan pembelajaran sejak dahulu lagi. Sebelum berlakunya perkembangan teknologi, kaedah mnemonik ini memang dah digunakan dalam pendidikan. Okey, tambahan pula kehadiran teknologi digital juga sangat membantu para guru untuk mengajar dengan lebih baik. Gabungan kedua-dua elemen ini pastinya akan membuatkan sesi PDP menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. Okey, seterusnya rational project. Ini adalah kajian-kajian yang saya peroleh. Yang pertama, hasil kajian daripada Baharudin et al. 2003 menyatakan bahawa bahan multimedia interaktif yang mempunyai visual grafik, teks, muzik, video serta animasi dapat meningkatkan kadar penerimaan pelajar mengenai sesuatu bahan yang diajar sebanyak 30% lebih daripada pelajar yang belajar menggunakan kaedah tradisional. Khususnya menurut Abdul Rashid et al. 2012, animasi merupakan cara yang efektif untuk menarik perhatian dan berpotensi menjadikan pembelajaran dan pengajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Okey, seterusnya kajian daripada Amir Yusufi dan Ketabi 2011 menyatakan bahawa kaedah mnemonik boleh membantu murid-murid daripada pelbagai peringkat sama ada prasekolah, sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi untuk lebih cepat mengingati semua perkara yang perlu diingati segera. Maksudnya kaedah mnemonik ni sesuai di semua peringkat. Okey, semua orang boleh gunakan kaedah mnemonik ni. Okey, ini adalah kajian literatur baru yang saya jumpa. Saya tambah baru. Menurut kajian Rahmatia 2018, hasil belajar murid menggunakan mnemonik berbantukan media bergambar meningkatkan hasil belajar pelajar daripada 75.5% penerimaan kepada 85.71% penerimaan. Okey. Baik, yang ketiga, penyataan masalah. Ada 3 penyataan masalah. Yang pertama, murid tidak dapat menyatakan huruf-huruf yang terlibat dalam mata bi'ai di awal surah. Okey, masalah ni saya kenal pasti semasa saya berpraktikum fasa 1 itu. Okey, murid tidak dapat memberikan contoh ayat yang mengandungi mata bi'ai di awal surah. Okey, kemudian menurut Mastura 2015, murid-murid di sekolah sangat lemah dalam mengingati kumpulan huruf-huruf hijaiyah dan kaitannya dengan huruf hukum tajwid. Jadi penggunaan kaedah mnemonik ni sangat sesuai lah dijadikan sebagai inovasi kita. Okey. Keempat, objektif kita ada 2. Murid dapat menyebut huruf-huruf yang terlibat dalam hukum mata bi'ai di awal surah. Kemudian murid dapat memberikan contoh-contoh ayat yang mengandungi hukum mata bi'ai di awal surah. Okey, jadi 2 ni adalah objektif yang kita akan fokuskan. Kita target murid dapat dapat mencapai kedua-dua objektif ni setelah akhir penggunaan inovasi kita. Okey, kemudian skop dan limitasi. Inovasi ini berfokus kepada bidang tajwid, iaitu hukum mata bi'ai di awal surah di bawah tajuk Sempurnakan Tajwidmu. Maklumat adalah diambil daripada buku teks pendidikan Islam tahun 5. Baik, ini adalah limitasi. Limitasi pada inovasi ini adalah kepada mereka yang tidak mempunyai gadget yang sesuai serta kurangnya pengetahuan teknologi maklumat pada sebahagian kanak-kanak. Jadi limitasi akan berlaku bila murid tidak mempunyai gadget yang sesuai lah untuk menggunakan inovasi ini seperti laptop. Okey, sebab ini inovasi ini menggunakan PowerPoint. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan dan impak. Murid dapat belajar hukum tajwid dalam keadaan yang seronok. Ini impak yang pertama. Kerana ada animasi, ada muzik dan sebagainya lah. Murid mampu mengingat hukum mata bi'ai di awal surah dengan mudah. Murid mampu menganalisis ayat-ayat yang mengandungi hukum mata bi'ai di awal surah dengan baik. Okey, ini yang baru saya tambah daripada proposal itu. Murid lebih tertarik untuk menjawab soalan-soalan pengukuhan bagi topik yang dipelajari. Sebab apa? Kuis yang saya sediakan, kita sediakan kuis yang pelbagai bentuk. Jadi murid tak rasa bosan lah. Okey.
Okey, seterusnya kita pergi kepada anggaran kos. Anggaran kosnya tiada sebarang kos yang terlibat dalam penghasilan inovasi ini kerana ianya sepenuhnya menggunakan PowerPoint sahaja. Baik, model inovasi. Saya pilih model creativity untuk inovasi saya. Ada 4 peringkat seperti yang kita tahu. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Peringkat kedua, membiarkan perkara tersebut bermain dalam fikiran sehingga timbul idea untuk penyelesaian. Yang ketiga, uji kaji idea. Peringkat 4, penyelesaian masalah. Okay, ini adalah model creativity lah. Okay, cara menggunakan inovasi. Saya membuat kemas kini sikit saya punya proposal itu. Okay, ini penerangan secara ringkas. Dua torihah adalah mnemonik toroyahaha. Okay, sebenarnya torihah itu sendiri adalah mnemonik. Sebab itu kita bagi tajuknya supaya senang diingat oleh murid-murid. Okay? Bila selalu disebut, maka murid senang ingatlah torihah, toroyahaha. Okay? Berbantukan media animasi dan muzik untuk memudahkan murid untuk menghafal huruf mata bini di awal surah sambil berseronok. Setelah murid diterangkan dengan mnemonik dua torihah, murid akan diberikan sedikit kuis mudah untuk menguji kefahaman murid dengan animasi yang menarik. Okay, izinkan saya untuk menerangkan cara penggunaan inovasi saya. Okay, kita pergi kepada model inovasi. Okay, bila anda masuk, bila murid masuk pada inovasi, murid akan diberikan macam ni lah. Ada muzik, ada titik animasi. Cara untuk mula, kita tekan button let's go. Okay, kita pergi ke menu utama. Muzik akan bertukar lah. Ada dua komponen dalam menu utama ni. Yang pertama adalah penerangan, yang kedua aktiviti. Kita pergi kepada penerangan dulu secara ringkas ini. Okey, penerangan mata bini di awal surah. Kita tengok kiri dan kanan ni ada penerangan ringkas mata bini di awal surah. Apa yang kat tengah ni? Kat tengah ni adalah penerangan dua torihah itu. Macam mana cara penggunaannya? Senang saja, kita tekan kepada huruf-huruf ini. Contoh, kita tekan kepada nombor 2 ni. Okey, 2. Apa itu 2? Okey, kemudian akan tunjuk kepada penerangannya. Okey, back. Terusnya to, contohnya to akan diberikan contoh-contoh huruf to yang terlibat dalam mata bini dalam surah. Begitulah seterusnya. Okey, bila dah habis belajar di sini, barulah kita akan buat aktiviti latihan. Okey, latihan ni ada 5 saja. Soalan mudah je. Okay. Setiap soalan ni kita berikan berlainan bentuk soalan. Okay. Contohnya yang pertama, macam ni, pilih jawapan yang betul. Macam mana nak jawabnya? Tekan A, B, C, D. Contohnya murid salah jawab kan, bukan huruf yang termasuk dalam mata bini dalam surah. Contohnya murid jawab ni. Kita akan cuba macam ni lah kalau salah. Okay. Kembali lagi, kita akan cuba lagi. Contoh murid jawab betul, kan C. Okey, ini betul. Kembali kepada menu latihan. Seterusnya jawab soalan 2 pula. Ini lain pula bentuknya. Tulis dengan jawapan yang betul. Contohnya mata bini dalam surah berlaku pada huruf pembuka surah. Okey, betul. Mata bini surah ada 5. Kembali pula. Okey, macam itulah seterusnya. Okey. Okey. Baik, kita teruskan dengan pembentangan kita. Okey, maklum balas. Okey, ini maklum balas yang saya dapat. Inovasi yang menarik dan pengisian yang mudah difahami. Ini maklum balas yang saya dapat lah. Penggunaan animasi yang mampu menarik minat dan perhatian murid, mnemonik yang dicipta mudah difahami dan membantu murid menghafal huruf dalam mata bini. Okey, ini seterusnya lah. Okey, ini adalah maklum balas tambahan. Inilah sekali ini, inovasi yang sangat baik dengan adanya penggunaan grafik dan kepelbagaian corak kuis yang menarik. Okey, ini adalah tambahan ni lah. Okey, ini adalah pembuktian pencapaian inovasi yang saya buat lah. Ini sebelum ni saya buat ujian 24% je lulus. Selepas itu 76% lulus lah. Maksudnya berlaku peningkatan bila mereka menggunakan inovasi ini. Okey, kesimpulannya penggunaan animasi sebagai satu elemen inovasi adalah satu perkara yang sangat digalakkan kerana keberkesanannya terhadap penerimaan murid dalam pembelajaran sangat positif. Inovasi dua torihah sangat membantu murid dalam mengingati pembelajaran dan ianya boleh diaplikasikan semasa PDP. Menggunakan inovasi ini dapat menjadikan sesuatu PDP menarik dan ceria. Ini adalah rujukan.
Oke, sekian itu sahaja. Terima kasih.